A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyati wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada pagi yang Jumaat ini kita buat kelas tambahan. Kelas tambahan kita ni insya-Allah tak sampai pun 10 minit. Maknanya dalam masa 10 minit ni kita cuba dengar molek-molek berkaitan dengan pola ayat dasar ni. Kira pola ayat dasar tu kita settle. Marilah soalan dalam lagu mana pun, kalau orang tanya kita ni berkaitan dengan pola ayat dasar, kita boleh jawab. Hanya dalam masa 10 minit sahaja. Kalau orang tanya kita, apakah yang dimaksudkan dengan pola ayat dasar? Kita jawab, ayat dasar ialah rangka ataupun asas kepada sesuatu ayat dan menjadi dasar atau sumber kepada pembentukan ayat lain. Jadi ayat dasar merupakan ayat mudah dan ayat inti. Jangan keliru ya. Kita dalam morfologi pun kita ada ayat dasar. Kita ada kata dasar. Tetapi dalam ilmu sintaksis kita ada ayat dasar. Ayat dasar asas kepada ayat. Kalau kata dasar, kata yang menjadi asas dalam sesuatu kata itu saja perbandingan dia. Tak terlalu jauh ya. Okey. Kalau orang tanya kita, apakah dia ciri dalam ayat dasar? Ciri dalam ayat dasar ini ada 4 yang perlu kita ingat. Dengar molek-molek. Yang pertama, dia hanya terdiri daripada satu klausa sahaja. Kita belajar ya. Dalam klausa ni, dia mesti ada subjek dengan predikat. Itu kena ingat. Kemudian, di dalam ayat dasar ini, dia menyamai dengan ayat tunggal. Sebab apa dia ayat tunggal? Dia hanya ada satu peristiwa sahaja ataupun subjek dengan predikat sahaja. Kemudian, kalau kita nak tahu lagi ayat dasar ni bersusunan biasa. Dia bersusunan biasa. Jadi ayat dasar ini mempunyai susunan yang mendahului predikat. Maknanya dia lagu mana pun dia kena subjek dahulu baru predikat. Hamimah termenung. Okey, bapa saudaranya di kampung, kakak Johari cantik. Ya. Jadi subjeknya ialah Hamimah, predikatnya ialah termenung. Bapa saudaranya subjek, di kampungnya ialah predikatnya. Kakak Joharinya ialah subjek, cantiknya ialah predikat. Okey, kita lihat pula yang ketiga, bersifat ayat penyata. Maknanya di dalam ayat dasar ini sifat dia seperti ayat penyata. Kita dah belajar kan ayat penyata ni. Jadi ayat dasar ni berfungsi untuk memberitahu atau menyatakan sesuatu hal ataupun maklumat. Okey, bapanya keturunan Arab. Maklumatlah tu maknanya kita nak bagi tahu kepada orang lain. Perlu ada subjek dengan predikat. Mana subjeknya? Bapanya. Mana predikatnya? Keturunan Arab. Cuaca pagi ini sejuk. Sejuk itu ialah predikat. Cuaca pagi itu ialah subjek. Budak-budak itu ke mana? Budak-budak itu ke Kota Baru. Budak-budak itu ialah subjek. Predikatnya ialah Kota Baru. Dan yang keempat merupakan ayat aktif. Jika predikat dibina daripada frasa kerja, predikat ini terdiri pada frasa kerja aktif transitif ataupun aktif tak transitif sahaja. Jadi mana dia? Hujan turun. Hujan hujan subjek. Predikatnya turun. Nenek subjek. Terjatuhnya ialah predikat. Jadi nenek terjatuh. Dan yang terakhir sekali, boleh diluaskan. Jadi ayat dasar ini boleh ditambahkan unsur tertentu untuk membentuk ayat majmuk. Ayat dasar muhaimin, kacak. Ayat yang diluaskan muhaimin, kacak dan terkenal. Saya ke bandar. Saya ke bandar dengan menunggang basikal. Itu ialah peluasan ayat. InsyaAllah kita akan belajar lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan peluasan ayat ni kan. Okey.
Dan yang paling penting sekali ialah jenis pola ayat dasar. Jadi, walaupun kita rasa senang, pengalaman cikgu mengajar ni lama sangat dah dia. Jadi walaupun senang, bila soalan tu minta berkaitan dengan jenis pola ayat dasar, ramai pelajar yang tak boleh jawab. Adalah sangat sedih. Sebabnya apa? Benda mudah tapi kita sengaja mencari payah. Soalan nak bagi free ya kat kita ni ya. Okey, kita perhatikan molek-molek. Jangan duduk nak jangan susah-susah dah. Jadi jenis pola ayat dasar ini ditentukan dengan berdasarkan unsur yang hadir dalam konstituen, subjek dan predikat. Konstituen ini ialah unsur ataupun bahagian. Yang kedua, subjek ayat dasar ini terdiri daripada frasa nama. Manakala konstituen predikat pula terdiri pada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Paling mudah, kalau soalan tu minta kita buat pola ayat dasar, kita kena ingat permulaan dia wajib kena ada kata nama. Kalau kita buat kata kerja ke, kalau kita buat kata benda ke, kalau kita buat kata adjektif, wajib salah. Mesti salah. Betulnya kata nama saja. Okey, cuba perhatikan. Pola yang pertama ni. Frasa nama bergabung dengan frasa nama. Ya. Sarji guru. Sarji itu subjek. Guru tu ialah predikat. Okey, sarji itu ialah kata nama, guru juga adalah kata nama. Ya. Kami orang Kuala Krai. Kami kata nama. Kuala Krai pun kata nama. Izman menulis. Izman jurulatih. Izman tu kata nama, jurulatih itu ialah kata nama. Mudah saja. Okey, itu pola yang pertama. Kita lihat pula pola kedua. Frasa nama bergabung dengan frasa kerja. Mana dia? Syamsuddin mandi. Syamsuddin frasa nama, mandi frasa kerja. Budak-budak sedang bermain. Budak-budak subjek, sedang bermain itu ialah predikat. Okey, kita yang ketiga pula, FN bergabung dengan FA. Misalnya, kawasan itu bersih. Ya, kawasan itu frasa nama, bersih itu ialah kata adjektif. Harta bendanya frasa nama, sungguh banyak iaitu frasa adjektif. Pola keempat. Frasa nama bergabung dengan frasa sendi nama. Frasa nama pembarisnya di dalam beg. Pembarisnya itu ialah subjek. Predikatnya ialah di dalam beg. Hadiah itu daripada Makcik Timah kita kata. Jadi hadiah itu subjek daripada Makcik Timah itu ialah frasa sendi nama. Mudah saja. Jadi kesimpulannya, kalau orang minta kita tanya, kalau orang tanya kita, bagaimana jenis pola ayat dasar? Kita pun jawab FN, FK, FN, FA, FN, FSN. Itu saja jenis pola ayat dasar. Kalau orang tanya ciri pola ayat dasar, terdiri satu klausa, susunan biasa, ada ayat penyata, ayat aktif, boleh diluaskan. Itu ada 5. Kalau orang tanya apa itu pola ayat dasar, rangka ataupun asas kepada sesuatu ayat dan menjadi dasar ataupun sumber kepada pembentukan lain. Maksudnya, marilah ayat lagu-lagu mana pun, ayat majmuk ke, tapi kalau kita suruh minta, ada tak pola ayat dasar? Wajib ada. Kalau tak ada, hati boleh. Buci hati kak kuku pun kita boleh lekat. Dia mesti ada. Itu kaedah untuk kita tahu berkaitan dengan pola ayat dasar. Jadi, itu kalau orang tanya berkaitan dengan pola ayat dasar ni, maknanya kita boleh settle. Marilah soalan jenis objektif ke? Marilah soalan jenis subjektif ke? Marilah soalan jenis lisan ke? Kita boleh jawab. Nah, jadi itulah dulu untuk hari ini. Seperti yang dijanjikan, jangan lebih 10 minit kita dengar ni. Maknanya kita boleh settle berkaitan dengan pola ayat dasar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr lallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Azim. Amin.